Selamat petang. Apa khabar semua? Selamat kembali. Apa khabar semua? Hari ini boring-boring sikit. Apa kata kita dapat informasi untuk sedikit sebanyak pembaikian basikal anda? Macam? Boleh? Okey? Baru-baru ni kita banyak cerita pembaikian basikal, mengenai basikal, ada kongsi atas keselamatan jalan raya. Hari ini saya nak bagi anda semua rasa macam mana pembaikian untuk diri anda. Okey, pembaikian untuk basikal sendiri, dan tak salah dapat tahu sedikit sebanyak informasi pembaikian yang cukup rumit untuk basikal anda. Cerita sebegini. Jikalau anda adalah cyclist suka-sukalah di rumah, itu tak penting. Okey? Yang penting orang yang keluar kayu dengan rakan, berbasikal, kan? Pancit sudah biasa. Tayar koyak sudah biasa. Dan biasanya benda ni jarang berlaku. Jikalau ia berlaku, tumpang kereta balik. Okey? Cerita kita hari ini saya rasa memang tak ramai orang pernah berlaku. Kalau boleh jangan berlaku, sebab yang ini pasti membebankan semua orang, rakan basikal lain, juga akan rasa tersinggung seminggu sekali sahaja berkayuh basikal. Jadi peluang sebegitulah yang rasa macam, alamak, kenapa berlaku, kan? Apa benda tu? Kenapa saya cerita sebegini? Pancit boleh settle. Boleh, no problem. Tetapi benda ini kalau berlaku kat basikal anda, habis. Stres. Pening kepala. Betul? Okey? Jadi, hari ini kita cerita pembaikian. Okey? Pembaikian ini adalah satu-satunya consider consumer atau anda sendiri sebagai seorang cyclist yang boleh mengatasinya sendiri. Boleh buat pembaikian sendiri. Boleh selesaikan dengan sendiri. Tetapi percubaan kena berulang-ulang. Okey? Berulang-ulang bermaksud sentiasa buat percubaan. Jangan sampai di luar jalan raya dah problem, baru you nak mula buat. Jadi kalang kabut, tengah panas, berdenyut kepala, jadi semua tak betul. Jadi hari ini tentang pembaikian, saya berkongsi hari ini adalah bagaimana kita mahu memasang rantai atau bersambung rantai. Menyambung rantai yang telah putus. Itu adalah satu-satunya pembaikian yang kalau boleh jangan sampai tahap kerosakan itu semasa berkayuh. Betul? Setuju tak? Kalau anda setuju, harap-harap jangan berlaku. Betul? Okey? Jadi, hari ini pembaikian ini adalah penting. Pandang dan lihat dan faham tahap peringkat satu demi satu, baru boleh mula baru boleh mula cuba. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 pun tak tahu, macam mana nak cuba? Jadi percubaan ini adalah penting. Tetapi sebelum tu, hari ini kita semua berkongsi, dan pengalaman sebeginilah anda perlu lihat dan tengok macam mana kita membuat rantai itu. Okey? Apa kata, tolong, seperti biasa, tolong share-share tengok. Sebab apa? Hari ini memang saya nak ajar, sebab ramai orang tak berapa pandai. Lagi-lagi kawan mountain bike. Rakan mountain bike saya mana? Mana rakan mountain bike saya? Bila tak buat mountain bike, kena berdebu lah. Betul? Hari ini mountain bike selalunya banyak rantai yang putus kerana tengah naik bukit memanjang, penukaran gear atau rantai dah kering melalui sungai-sungai, dia kayu kuat,
kadang-kadang rantai pasti akan tercabut atau putus. Ya. Siapa-siapa di sana minta share selamat petang, siapa yang baru masuk. Ya. Sebab apa? Hari ini saya nak ajar macam mana kita nak pasang rantai dengan cara yang betul. Betul? Okey. Minta share selamat petang. Bacin, apa khabar Bacin? Selamat petang. Apa khabar? Jadi saya rasa Bacin pernah sambung rantai tak Bacin? Siapa pernah pasang rantai? Pasti tangan kotor, confirm tangan kotor. Jadi hari ini kita bersama buat rantai dengan cara betul. Hai Su, selamat petang. How are you? Okay, sebab apa? Rantai-rantai ini jarang berlaku. Okay, I share dengan my wife. Thank you Wan. Sharon, good evening. Selamat petang. Welcome. Jonathan, hi. Selamat petang, apa khabar? It's a good section. It's a good communication of today live because usually I will talk about product. I will tell you to wear helmet, that kind of thing. But today this is a bit complicated, and it's good to see and it's good to understand how it works. I do believe, saya pasti ada orang beli tools yang ada pemotong rantai tetapi tak pandai nak guna. Hari ini apa kata? Main-main sikit. Ada benda tu, pergi tanya siapa-siapa yang ada rantai lebih yang tak guna, kat rumah belajar. Okay? You can learn from the house, just play around with your handy tools. Okay? Selamat petang bos. Muhammad Fidaus, apa khabar? Selamat petang. Haji bin, selamat petang Haji. Selamat petang. Baru balik kayu ni. Wah, semangat betul lah. Hui, ni mesti kuat kayu ni. Apa khabar? It's actually, selain daripada rantai putus ni, dia jarang berlaku. Dia jarang berlaku. Tapi, bila berlaku kat kawan, sekurang-kurang anda tahu. Okay? Sekurang-kurang anda tahu macam mana, dan bila duduk ramai-ramai sekali troubleshoot, bang, ini macam. Edwin cakap 1 macam ni, 2, 3, 4, 5. Sekurang-kurang dia boleh. At least the step, kita betulkan itu step dulu dan kita mulakan progresnya. Okay? Dengan step yang saya akan kemukakan kemudian, akan datang, step inilah yang membuat tak kalang kabut dan pasti persentasenya boleh sampai balik ke tempat kereta. Itu tujuan kita. Kerana apa? Pemotong rantai dan cara membuatnya. Okey, seperti biasa, saya happy hari ini ramai orang cepat masuk. Thank you. Jadi, hari ini kita cerita pasal pemotong rantai. Ini adalah pemotong rantai. Ini yang workshop. Ini adalah yang kita gunakan di dalam workshop saya di Damansara Utama. Jikalau basikal anda tidaklah perlu bawa sebesar macam ni nak pergi kayu basikal, ya. Beli toolbox 1 kotak lengkap. Itu ada, pasti. Tadi saya nampak siapa? Yusof, betul. Toolbox lengkap pun boleh. Ada yang kecil, ada yang besar. Okey, ini tools yang besar yang kita guna di workshop. Kemungkinan anda tidak perlu sebegitu besar, tetapi tak salah jikalau nak simpan dalam toolbox sendiri. Okey, ini salah satu chain cutter. Okey, ini boleh memotong rantai 10, 11, 12 speed. Jadi pemotong rantai ini dia juga ada peranan berapa speed ke berapa speed. Hari ini baru tahu Okey. Jikalau betul-betul punya prosedur, pemotong rantai juga ada peringkat 7, 6, 8 speed dan 9, 10 pun ada gear chain cutter dia. Okey? Dan yang terbaru sekali, baru-baru ni dah terlampau banyak gear, dia boleh sampai ke 12. Jadi, pemotong rantai juga main peranan besar. Okey? Tetapi, hari ini kita nak berbincang chain cutter. Okey? Macam mana kita nak sambung rantai. Ini yang besar. Biasanya, orang guna, poket Doraemon ni banyak barang. Sekejap, kena filter sikit. Okey, ini untuk workshop. Tadi saya ulang. Okey, sekarang. Ini yang anda selalu ada. Betul?
Siapa ada ni di rumah? Lama tak kayu Feng, badan dah macam badak ni. Aji, jangan, senaman sikit-sikit ya. Jangan bagi dia lama sangat. Benda ni dipanggil handy tools. Handy tools ni banyak jenama di luar. Ada yang handy tools, kalau belum beli punya, handy tools ini salah satu yang kita boleh katakan senang dibawa, masuk dalam bag pocket basikal atau di badan. Okey, handy tool ni juga ada 8 feature, ada 10 feature, ada 15 feature, ada banyak feature. Tetapi beli apa yang perlu guna saja. Jangan main beli setakat nak beli. Sebab lebih mahal, lebih besar, lebih berat. Jadi tak guna, rugi. Nak bawa, berat. Saya rasa dalam 100-200 gram. Berat juga. Gram lah. Betul lah. Berat juga benda ni. Jadi kalau boleh jangan beli besar macam tu. Okey, terpulang. Kerana yang besar baru ada pemotong rantai. Yang kecil tak ada. Itu pun salah satu sebab kalau beli yang besar. Okey, saya dah simpan. Okey, nanti saya tengok. Biar saya sambungkan. Saya tak nak terlampau lama sebab ramai rakan saya cakap jangan terlampau lama. Saya cuba ringkaskan dan pendekkan kita punya live. Jadi ramai-ramai tak payah tunggu begitu lama sampai ke pemulaan pembaikian atau menyambung rantai. Okey? Jadi hari ini live tak ada cut, tak ada edit, tak ada apa. Saya sebagai seorang pelumba negara, hari ini saya tunjuk dan selalunya saya tunjuk live apa yang saya pandai, apa saya yang boleh buat, apa yang saya mahir. Okey, perkataan mahir. Apa yang saya mahir dalam bidang saya sendiri. Pada zaman seperti ini, ramai rakan orang basikal selalu memberitahu saya, kawan dia beritahu ini, kawan dia beritahu tu, kawan dia beritahu ni, kawan beritahu tu. Memang ramai yang berpengalaman. Tetapi dengan cara saya menasihat atau memberi pandangan sendiri, harap-harap rakan lain tak tersinggung. Minta maaf kalau saya terlanjur kata atau silap kata. Dan saya harap semua orang dapat informasi dan pendidikan dari saya, Edwin Ng, yang selalu ingin lebih ramai rakan basikal saya mengendali basikalnya sendiri. Okey? Faham? Cun. Okey. Kita balik pada tools ini. Kalau anda ada tools ni, kita ada yang dengan chain cutter. Hari ini kita cerita pasal menyambung dan memotong rantai semasa kecemasan atau sebagai satu knowledge buat pemasangan rantai. Betul? Okey? Ini adalah handy tool yang tadi, yang besar untuk workshop. Kalau yang rakan lain, Edwin saya tak ada ini, tapi saya ada ini, tools. Ini pun boleh. Ini pun boleh bawa semasa berkayuh. Kebanyakan orang kayuh mountain bike, dia bukan bawa ini. Sebab dia ada bag. Ada air saluran, dia boleh bawa bag ni. Sebelum saya sambung cakap, selain siapa-siapa baru masuk, tolong share. Minta share dan saya rasa informasi ini rakan lain pun cuba nak tahu lebih mendalam. Apa kata abang tekan share dan sebarkan lebih banyak ramai kawan tahu. Jadi ramai orang boleh tahu abang share. Jadi kita ramai-ramai happy-happy bersama. Jadi bila rantai putus, ramai rakan basikal lain akan tahu, menolong dan selesaikan masalah. Okey. Ini chain cutter, ini juga chain cutter, yang satu lagi besar untuk workshop. Apa kata kita mula proses pembaikian rantai basikal. Okey? Share-share Sebab hari ini nak sangat belajar kan. Nak sangat saya ajar. Saya niat hari ini kuat. Niat hari ini saya nak ajar orang buat basikal. Semalam terfikir nak beri informasi kan. Itu semua ni. Okey. Apa kata kita guna yang mana? Kita guna yang besar ke kecil? Yang besar standard lah Edwin. Kedai basikal mestilah guna besar. Tapi kita kat jalan raya. Okey. Apa kata kita guna yang ini. Okey. Kita susahkan dalam informasi sebegini. Jadi, anda di luar sana, buat seperti apa yang saya buat dengan ni. Okey? Kalau saya guna tu yang besar, petik jadi dah boleh. Betul tak? Exciting sangat. Okey. Jom. Sekarang, kita nampak rantai basikal. Nampak tak rantai basikal?
Okey. Jap. Bos lah coach. Ayah. Okey, kejap. Aku nak turunkan ni, tengok macam mana. Jadi kita nampak lebih jelas cara saya membuang rantai dan menyambung rantai semula. Okey. Kejap kita rendahkan sekali lagi. Okey. Kita dekat sikit. Jadi kita nampak jelas sikit. Betul? Okey. Ini rantai pemotong. Pemotong rantai. Betul? Pemotong rantai. Jadi, kita nak buka rantai. Kita buka dia dulu. Nampak? Okey. Jadi, kita putar ini. Bagi pin dia keluar dulu. Okey? Bagi pin dia nak keluar dulu. Nampak? Jelas. Okey? Rantai akan berada di sini. Saya keluarkan rantai dulu, kemudian saya tunjuk sikit demi sikit. Okey? Sekarang saya keluarkan rantai. Nampak? Ni rantai. Okey. Ini bawah. Nampak? Okey. Saya keluarkan rantai dulu, kemudian saya akan tunjuk macam mana kita sambungkan dia balik. Okey? Cara kita nak buka, kita cari pin dia. Pin dia bermaksud kepala dia. Yang biji-biji tu. Edwin, ada ke lubang-lubang yang spesifik untuk buka? Tak ada. Dia tak ada khas untuk buka dan pasang. Okey? Jadi, chain cutter, cari yang mana sesuai, pilih yang mana you nak, kita buka. Okey. Saya tahu sini susah nak tengok. Nanti saya akan tunjuk rantai dengan chain cutter berada di posisi mana dan berapa jarak dia kita patut menolak pin tu keluar. Apa yang saya tengah buat? Saya tengah menolak pin dia keluar. Okey? Saya tengah menolak pin dia keluar dengan tools yang anda ada di rumah. Okey? Dia ketat sikit. Jadi bila dia ketat, you kena paksa sikit bagi dia keluarkan pin bunyi tu. Pak. Okey? Jadi, you tahan. Okey. Dia dah keluar. Ingat. Jangan bagi dia keluar terlampau banyak. Nanti saya tunjuk dekat sikit dengan kamera. Sebab dengan basikal ni, okey? Kita jangan keluarkan pin keseluruhannya. Okey? Nanti saya beritahu pin dia, apa pin dia. Cara saya buka rantai tak perlu 2 minit. Jadi, kita dah buka rantai dia, nampak? Saya lepas, saya akan tunjuk pin dan bagaimana cara memotong dan menyambung balik. Okey? Kita keluarkan rantai. Sorry sebab panjang lebar sikit. Sebab saya tak ada edit dan tak buat peranan untuk, tak pandai nak buat edit-edit. Kita buat secara langsung. Okey? Secara langsung. Ini baru buka dari basikal. Confirm. Tangan pun kotor. Okey. Okey. Siapa beritahu saya ini? Mana kepala? Mana kepala? Mana kepala? Mana Sorry. Okey. Biasanya lah. Biasa saya tak malu cerita lah. Ini kepala, ini lubang. Okey. Betul? Nampak? Nampak tak? Okey. Faham? Inilah cara kita membuka rantai. Bila kita membuka rantai, rantai basikal dah dibuka. Ini rupanya selepas dibuka. Betul? Okey? Edwin, apa ni? Aku tak faham. Ini rantai yang kita sambung. Yang kita sambung tadi. Yang kita buka. Nampak? Tak ada perbezaan, betul? Okey? Jadi, selepas dipotong, dia akan macam itu. Dari sini, kita mula berbalik pada kosong. Konsep pertama, jangan ingat dari basikal dulu. Kita tak mau tahu basikal dulu. Kita nak tahu macam mana ini dulu, sambung masuk. Baru kita masuk ke basikal, dari mana ke mana dan pengakhirnya.
Saya ulang. Kita faham benda ni dulu. Berapakah banyak saya perlu menolak pin dia keluar dan memasukkan pin dan apa yang perlu buat. Selepas itu baru kita pergi ke basikal. Boleh? Ya? Faham Okey. Ini kita sambung balik. Rantai adalah macam itu. Okey, pin yang tertonjol keluar ni, adalah yang tadi saya tolak keluar, buka dari basikal. Faham? Okey. Jadi sekarang yang saya telah buka, saya telah menolak pin dia dari kiri ke kanan. Betul? Dari kiri ke kanan. Jadi pin dia akan tertonjol keluar di sebelah sini. Dan maka rantai itu sudah boleh dibuka. Okey? Sekarang, yang tadi kita sebut, satu batang dan satu lubang. Semasa menolak pin dia keluar, ramai orang akan tersilap dan terlanjur menolak pin dia keluar. Okey? Pin ni. Apa kata Edwin? Kalau saya tertolak pin tu keluar, boleh masuk balik tak? Lupakan hasratnya. Okey? Lupakan hasrat nak masukkan pin balik. Tak perlu. Jangan buang masa. Bila jangan buang masa, apa you patut buat? Pergi satu lagi pin. Dia sebegini. Rantai ni satu pin, satu lubang. Satu pin, satu lubang. Satu pin, satu lubang. Satu pin dan seterusnya. Okey? Jadi, bila kita masukkan rantai, kalau pin dia terkeluar, kita potong satu lagi, tinggal dia macam itu. Nampak? Jangan bagi dia keluar ke semuanya. Bagi dia tertinggal sikit di dalam celah ini. Nampak? Nampak tak? Boleh nampak? Bagi dia tertinggal sikit di dalam celah ini untuk izinkan benda ini, lubang ni masuk kembali dan duduk di dalam, duduk betul di dalam macam itu. Nampak? Nampak? Dengan pin yang tertinggal yang lebih sikit kat dalam tu, ia untuk kita bercantum. Wah, bagus. Saya lama tak bercakap bercantum. Okey, izin benda ni terkeluar sikit, dia bercantum kembali. Dia bercantum kembali. Dan kita akan menggunakan tools ini kembali dan menolak pin kembali ke tempat asal dia. Kita tolak pin tu masuk sampai ke penghujungnya. Okey? Kita tolak sampai ke penghujung, maka rantai tu akan disambung sebegini. Nampak? Okey? Itu adalah konsepnya. Satu, kita buka rantai. Kedua, kita keluarkan pin dia. Jangan sampai keseluruhan. Tinggal pin dia sedikit di penghujung. Jangan bagi dia keluar semua. Nampak pin dia? Okey, saya ulang Kalau terkeluar pin, lupakan hasrat masuk balik, guna pin satu lagi. Buka satu lagi, selepas itu dah kautim, kayuh balik dulu. Lepas kayuh balik, hantar bagi saya sambungkan rantai dan dia akan balik kembali asalnya. Okey? Okey, sekarang faham ini Ini bagus Okey? Dah, beres. Sekarang yang rumitnya sini. Okey, yang rumit di sini. Ini benda. Ini benda. Benda ni, dia panggil rear derailleur. Tinggi sangat kot. Tak nampak. Ya, kita turunkan sikit lagi. Bagi dia dekat sikit. Okey. Jadi, jangan lupa. Rantai ada depan dan belakang. Jangan main taruh saja. Edwin, aku tak pandai lah. Aku kayu pandai. Okey, itu sebab saya jelaskan. Rantai basikal, dia ada dua muka.
Satu muka ada tulisannya. Satu muka tiada tulisan. Perhati tengok. Kalau rantai dah gelap tu, pakai tangan lah. Lalap sikit. Okey? Lalap sikit. Biar pentingkan tulisan menghadap luar. Kenapa menghadap luar, Edwin? Kenapa tak menghadap dalam? Orang Jepun ini, mereka duduk di lab mereka untuk desainkan rantai ini untuk melicinkan penukaran gear kita dengan rantai dan spesifikasi gear belakang mereka. Jikalau budak Jepun ini main suka hati dia buat, tak kisah, jadi tak ada standard. Tetapi budak Jepun ni dia pandai. Dia buat yang penting anda semua guna benda dia, jangan guna third party punya brand. Bila anda guna third party punya brand, cantuman mereka, gabungan mereka tak sebegitu mantap, tak sebegitu licin atau dipanggil tak smooth. Okey? Dia bunyi lebih bising jikalau you guna third party punya brand. Kalau you guna orang Jepun punya gear, maka mereka bergabung sekali. Jadi penukaran gear lebih laju, lebih cepat, lebih tiada masalah. Boleh tangkap? Saya pun tak tahu apa saya cakap, tetapi semua kat otak saya keluar spontan. Okey? Jadi, kalau boleh, guna balik brand masing-masing ya. Lagipun, jangan lupa, jikalau anda tukar gear atau rantai, penukaran gear dan rantai kena sekali langsung. Sekaligus. Okey? Kalau you tukar satu lama, satu baru, dia akan tidak bergabung dengan selesa. Dia kena dua-dua baru atau dua-dua lama. Berapa lama kita kena tukar sekali? Diam Encik Rum, semua dengar saya cakap je. Okey? Berapa lama? Dia ikut mileage dan penjagaan rantai anda semua. Berapa lama kita kayuh, berapa jauh lifespan rantai tu. Ada termasuk sekali dia punya performance, lifespan dia. Cara kita membasuh, cara kita jaga dan cara kita memasukkan minyak. Okey? Sekarang, lihat. Kita pilih, jangan lupa, rantai sebelum kita nak masuk balik, kita perlu tulisan menghadap luar. Jangan tulisan menghadap roda. Faham? Oleh kerana gear mereka, cuba pergi basikal tengok, gear anda di rumah seperti lekuk-lekuk. Dia macam ada bunga-bunga lekuk-lekuk. Cuba lihat. Okey? Edwin, sudah rosak lah gear saya. Bukan. Dia tak rosak. Cuba perhati tengok. Setiap gear yang you ada, setiap gear ada tempat dia seperti terkopak, macam rosak. Okey? Jadi, hari ini, peluang anda cukup bagus kerana informasi sebegini adalah percuma. Okey? Tolong share lah. Kan? Buatlah motivasi sikit. Okey. Jangan lupa, rantai, tulisan menghadap luar. Jangan hadap ke roda. Kerana tulisan hadap luar bermaksud rantai pemasangan adalah betul. Disebabkan rantai pemasangan betul, ingat tak gear-gear yang saya cakap tu, lekuk-lekuk tu, macam rosak-rosak tu. Rantai jikalau salah pasang, dia masih boleh naik tetapi lebih kasar. Jikalau pemasangan rantai betul, kita buat pemasangan, rantai akan mengikut lekuk-lekuk tu naik lebih senyap, cepat dan tepat. Best. Gila. Saya pun tak tahu saya cakap apa. Okey? Tapi itu maksud saya. Okey. Sekarang sudah. Kita pilih tulisan hadap luar. Thank you. Thank you share. Thank you. Tolong share. Saya tak minta banyak. Apa yang you boleh tolong saya dah tolong banyak. Saya minta you share je. Tekan share je. Kalau tekan share, ramai orang datang, ramai orang faham, ramai orang pandai. Jadi saya pun happy. Okey? Saya nak ramai rakan basikal saya di luar boleh faham lebih mendalam pemasangan. Okey?
Jadi sekarang tanpa membuang masa, kita masuk ke rantai. Ini dia. Tulisan hadap luar, betul? Okey, tulisan hadap luar. Jangan lupa ini derailleur. Okey. Okey, derailleur. Derailleur puli, ini panggil puli. Kita masuk di dalam puli dari belakang. Masuk dari belakang, nampak? Nampak tak? Siapa-siapa boleh cakap, nampak tak? Dan share, thank you. Rantai, okey. Tulisan boleh luar, kawan boleh. Jap, saya dekat sikit macam ni nampak. Boleh? Thank you, siapa yang share? Zo, thank you Zo. Kita masuk dari belakang, sini dulu. Okey? Masuk dari belakang, kita pasti dulu tulisan hadap luar. Sebelum lupa. Tulisan hadap luar, sebelah sini kosong. Sebelah sini kosong, sebelah sini ada tulisan. Jadi, kita masukkan tulisan menghadap kita. Masuk dari belakang sini. Ini live. Tak boleh buat silap. Tahu tak? Okey. Selepas ini. Sini pun ada rumit sikit. Tengok Nampak tak? Kita masuk rantai di belakang. Okey. Kena masuk di sebelah sana. Okey. Apa-apa pun kita cubalah. Sebab macam ni nampak tak bagus sangat. Tapi kita cuba, okey? Nampak? Jelas. Thank you. Thank you. Thank you. Okey, kita masuk. Di bawah, jangan di bawah pin, di atas pin. Derailleur bawah dia ada satu pin. Nanti kalau you tengok kat basikal, ada satu pin kat bawah. Jadi you masuk atas pin dia. Lepas tu, naik sebelah dalam. Nampak? Naik dari sebelah dalam. Pergi naik sini. Ke depan. Ke depan. Okey. Selepas itu, kita masuk ke depan crank. Tak perlu masuk ke crank dulu. Kita sambung dia balik. Tak perlu masuk crank dulu. Jikalau putus di pertengahan jalan, yang penting sambung sampai kereta. Belakang cerita. Prosedur yang betul-betul kita pasang, ada prosedur dia. Tetapi hari ini kita cakap kecemasan. Itu yang kita nak tahu. Pemasangan, saya tak mau tahu. Saya bagi Edwin yang buat. Saya tak mau tahu. Saya mau tahu emergency saja. Yang saya tahu Edwin dia akan buat basikal saya. Itu yang penting. Okey? Selepas masuk ke rantai depan, kita sambung balik ke depan. Kita sambung balik kat sini. Okey? Jangan masuk di chain ring Kalau dia masuk chain ring, dia akan ketat. Kita tinggal dia, longgar dia. Lepas tu masuk sini. Okey? Ingat tak tadi pin tu? Kita cantumkan dia dalam pin. Macam itu, nampak? Sekarang dah dicantum. Ingat tak tadi saya suruh beritahu cantum tu? Jadi, inilah tools yang anda ada. Okey? Tools yang anda ada kat rumah tu. Kita cantumkan dia seperti biasa. Tolak pin tu masuk balik. Ingat, kalau risau pin tu terlebih terkurang, nanti kita boleh pasti satu cara dia. Okey? Kita tolak pin tu masuk seperti biasa. Tangan kita kena tolak betul.
Edwin, kau ni serius saja, relax lah. Betul, bila benda-benda macam ni kan, you kena serius. Kalau tak ada, nanti rantai terkeluar, nanti spoil Sunday ride. Okay? Okay, kita cantum balik. Sampai dari mula sampai penghujung. Bila sudah cantum permulaan dan penghujung sebelah sana, pentingnya dua-dua dapat rasa pin dia. Ingat, bila you pegang rantai baru you faham, ya. Bila you pegang pin tu, oh Edwin maksud dia pin di sini dan pin di belakang. Pin sini dan pin kiri kanan. Dapat rasa pin tu. Bermaksud rantai pin tu dah masuk dari sini, keluar di sebelah sana. Jadi betul-betul sudah dicantum sekali. Jadi rantai tu dah jadi semua sekaligus. Okey? Jadi sekarang bila dah cantum, apa kita buat? Dua kemungkinan. Nombor satu kemungkinan, rantai itu akan ketat. Rantai itu akan ketat. Dia akan tunjuk seperti A. Ditonjol keluar sikit. Okey? Bila dia keluar sikit, apa yang kita perlu buat? Kita kepak sikit rantai itu. Kepak macam mana Edwin? Aku tak faham. Kita buat dia A. Kita buat dia A. Buat dia seperti A. Rantai itu tolak naik, dia jadi A. Tolak ke depan, ke belakang. Bukan atas bawah. Kita cantumkan rantai itu, tolak dia naik A. Kita tolak depan, tolak belakang. Sudah bagus sikit. Tolak lagi. Tolak depan belakang sikit, main-main dia. Lepas tu, baru dapat. Baru saya faham. Okey? Bila you dah buat A, you goyang-goyang sikit. Kemungkinan kedua, dia akan betul-betul keras. Kalau betul-betul keras, guna chain cutter balik, tolak dia keluar balik, masuk balik. Okey? Dua kemungkinan saja. Dan peluang salah tak banyak. Bila dimasukkan pin balik, pasti boleh. Okey? Jadi, pemasangan rantai sudah muat. Sudah masuk. Jikalau di jalan raya dah diputus, kita sambung rantai macam tadi. Okey? Kita potong satu kepala, satu lubang. Satu kepala, satu lubang. Bila kita dah putus rantai, pasti dua cantuman kena ada. Kalau dah patah, kita buang satu. Bila kita buang satu, kita jumpa yang baru. Betul? Kita buang satu, kita keluar pin baru. Kita buang yang rosak, jadi kita ada satu lubang dan cari satu pin baru. Jadi kita cantum dia, kita masuk sekali. Boleh? Boleh Faham Bila dah kita cantum balik, rantai sudah pasti akan pendek sedikit. Tetapi jangan risau. Kayuh seperti biasa, relax. Kayuh balik kereta, best. Selesai kayuhan hari ini. Betul? Kenapa saya cakap sebegitu? Sebab setiap cyclist kena tahu sedikit sebanyak mengenai basikal mereka. Hari ini, saya menunjukkan cara-cara pembaikian sendiri. Jangan takut tangan kotor. Tangan saya tak pernah bersih bila saya bekerja di kedai. Bermaksud basikal anda semua saya jaga. Jadi, saya bukan pandai cakap, saya bukan pandai membuat cerita, tetapi saya hand on apa yang saya pandai dan saya akan mengajar semua rakan basikal saya di luar sana. Anda memang patut belajar dan jaga diri sendiri semasa berkayuh. Okey, hari ini saya berterima kasih ramai-ramai kawan-kawan rakan basikal saya menolong saya, support saya, share. Hari ini saya nampak ramai orang, saya betul-betul gembira. Terima kasih. Seperti biasa, saya bagi 3 soalan. Apa kata kita mula 3 soalan sebelum kita meninggalkan sesi penyambungan rantai juga khusus pengendalian basikal bersama saya Edwin. Sebelum kita bertolak, kita jaga 3 soalan. Siapa yang nak tahu macam mana anda nak membuat lebih faham, ya? Dapat ilmu hari ini. Thank you Rozaideh, apa khabar? Okey. Amar, apa khabar Amar?
Saya minta 3 soalan dan boleh set basikal lajak ni. Oi, basikal lajak. Gila, best tu basikal lajak tu. Samsul, basikal lajak 1 gear je, fiksi terus. Okay. Saya pun gembira Edwin. Zo, thank you Zo. Share Elmo. Ada jual gravel bike itu nanti Wilson. Di mana nak dapat tu? Ada, kedai saya ada. Kedai ada. Kalau you bukan di Kuala Lumpur atau Petaling Jaya, kedai basikal mana-mana pun ada. Tetapi dengan cara saya membuat sebegini, saya juga mengharap mencari rezeki yang baik. Itu sebab saya bagi anda percuma, mengharapkan anda dapat menyokong saya lebih buat benda-benda yang anda belum tahu dan saya berkongsi dengan rakan basikal di luar. Walaupun anda di luar negeri atau Sabah, Sarawak, Kuching, tag saya dari mana anda datang. Saya lebih gembira dapat rakan di sana. Mungkin saya pergi sana, kita pergi minum. You belanja minum abang Sabah, abang Kuching, belanja saya minum Okey. Kalau macam mana kita nak cerai lagi? Setting luar apa-apa kena tukar sama rantai. Siapa IC? Apa yang dua-dua kena tukar sama rantai tu? Siapa Archer? Apa yang dua-dua kena tukar sama tu? Baru saya ulang soalan pertama dari siapa Archer. Dia tanya apa yang dua-dua kena tukar sama-sama sekali. Soalan tu bagus juga. Kalau anda ada masalah rantai atau gear atau ada barang lama dengan rantai baru, biasanya gabungan mereka tak padu. Jadi anda kena menukar gear baru-baru, lama-lama. Dia tak boleh satu baru, satu lama. Dia kena gabung dua-dua sekali yang betul. Bermaksud yang lama kena gabung dengan lama, yang baru kena gabung yang baru. Kalau tak, dia tak gigit betul. Sebab yang gear kemungkinan dah wear and tear, lebih tajam, rantai pun dah tumpul. Bila dia dah tajam, rantai dah tumpul, maka mereka tak boleh gigit. Dah lama sangat, performance dah tak ada. Bila anda tukar rantai baru dengan gear baru, macam enjin baru kau. Lepas tu, memang pasti tak boleh. Jangan cuba. Jikalau mileage rendah, boleh. Kalau mileage dah tinggi, dah setahun lebih, 2 tahun, lebih baik tukarlah. Jangan bazir. Rantai pun tak mahal. Jadi, pastikan rantai basikal dua-dua baru atau dua-dua lama. Kalau dah lama sangat, kita tukar dua-dua sekali. Kalau tak, jangan bazir. Guna dulu. Macam mana di wear and tear, sememangnya lebih banyak you kayu dalam 3,000. Kemungkinan 4,000. Itu tertakluk kepada kegunaan dan penjagaan anda. Soalan 2. Siapa? Bengkel di mana bos? Itu di Damansara, Abang Hashim. Apa khabar? My FB rubbing my chain solution. My FB rubbing the chain. Fahri Aman. Yang tu tuning aja bang, tak ada apa. Tuning tak ada masalah banyak. Ada tak rantai-rantai? Ada tak tanda-tanda awal rantai nak putus semasa berkayuh? Siapa? Zo Hisham. Apa khabar Zo? Dia ada dua masalah yang dia akan bagi tanda-tanda nak putus. Tetapi pandang-pandang kalau kena pandang-pandang sikit. Kalau rantai tu dia dah bagi warning, bermaksud penukaran gear nombor 1 dah kurang lancar. Kurang lancar, kadang-kadang tuning punya pasal. Nombor 2, disebabkan rantai tu pindu dah terkeluar. Jadi setiap kali dia lalu tempat gear yang putar-putar tu, jadi dibunyi kelakak. Jadi bunyi tu sentiasa balik bila masa putaran berbunyi. Dia satu tempat je kat diriler tu. Kadang-kadang sebab rantai dia lalu gear lah. Kadang-kadang baru dia balik sana. 2 masalah saja. 1, boleh dengar rantai dah tak betul, penukaran pun mula dah tak betul. Itu tanda-tanda awalnya. Biasanya anak Cina ni tolong jaga, tak perlu risau. Kalau ada masa
tag saya ke, boleh cari saya kan, tak ada masalah. Okey, soalan kedua dari Zo. Okey, terima kasih Zo. Minum sebelah kedai je. Okey, buli bah kalau kau. Okey. Okey, siapa lagi? Kelembang Putra. Nanti belajar, saya boleh belajar. Okey, satu lagi soalannya. Nanti saya belajar bang. Thank you Azril. Alright, satu lagi soalan. Saya cari satu soalan lagi. Lepas tu, kita menutup tirai khusus pengendalian basikal bersama saya. Kejap, kita cari satu soalan lagi. Melah, jangan malu. Jap, macam mana nak link rantai tu lebih dekat? Okey, boleh tak macam mana nak link rantai tu lebih dekat? Razi, kejap. Saya tak dapat tangkap soalan abang. Kejap. Macam mana nak link rantai tu lebih dekat? Tak perlu. Kalau rantai terlampau dekat, bermaksud rantai tu pendek. Kalau boleh, jangan. Dia ada tata tertib dia. Dia ada dia punya prosedur dia. Okey? Itu nanti, kalau nak tahu lebih, nanti Abang Razi tag saya ya. Okey, nak belajar makan sagu di Sabah. Yus, kalau aku sampai kau belanja aku makan Yus. Kejap. Okey, kejap. Lagi satu soalan je. FD rubbing with my chain. Fakri, yang tu tuning tak ada masalah Satu soalan lah, satu soalan dan kita boleh gerak. Hai bos, saya baru main TB, boleh join? Pasti boleh. Ayoli, apa khabar? Okey, mana si satu lagi. Belanja sempurna Sabah. Cikgu Dan. Nanti aku datang Sabah diving Aku jadi cikgu. Okey? Okey, jap. Satu lagi soalan. Satu lagi, cuci rantai yang terbaik pakai apa ya? Pencuci rantai banyak di luar sana. Cuba-cuba ya. Sebab saya tak jual barang-barang tu semua, jadi saya tak beritahu. Jadi saya cuba ajar apa yang patut. Yusof, Edwin, apa jenis minyak yang bagus untuk jaga rantai? Nanti. My FB rubbing. Okey. Kalau tak ada, boleh explain tak quick link? Okey, last satu. Baru-baru ini ramai orang menyambung-nyambungkan rantai. Menyambung rantai dengan pin. Okey, jikalau pin yang nak buka senang, nak masuk senang tu memang ada di pasaran. Saya juga memasang banyak di rakan basikal saya. Menggunakan tangan sahaja. Okey, apa-apa pun saya orang lama, saya lebihkan kestabilan dan tak mau fikir masalah. Bermaksud saya sambung mati saja. Saya sambung mati A ke B. Tiada cantuman third party punya brand. Disebabkan macam itu, saya tak encourage sangatlah nak buka-buka rantai tu. Jangan buat kerja saya. Kalau nak buka rantai, nak cuci rantai, hantar bagi saya atau cuba buat di rumah. Kalau nak buka sampai tahap nak buka rantai tu, kalau cuci kat rumah, lantai semua kotor, nanti kena bising kat rumah. Okey? Yang tu, kalau boleh, jangan guna third party punya barang, guna balik original. Itu paling selamat sebab rantai putus takut jatuh. Okey, baru-baru ni saya pun nampak ada dua rakan basikal saya pun ada rantai masalah. Okey, itu saja. Saya tak nak buang masa anda semua. Saya berterima kasih sangat. Thank you very much for sharing. Terima kasih. Tengok anak Cina ni, tangan kotor, 10 jari pun kotor. Cari rezeki tiada senang, tetapi saya harap anda semua dapat belajar dengan saya. Dan jikalau anda nak tahu lebih mendalam, lebih informasi berbasikal, masukkan di sini, tanya saya di sini. Saya akan cuba sedaya upaya reply dan kita akan buat sesi seterusnya apa yang anda mahu tahu. Jadi sampai di sini saya Edwin Ng sekali lagi bersama kita memutuskan rantai COVID-19, jaga kesihatan diri, cuci tangan selepas ini dan makan healthy, stay healthy, be strong, write more, learn more with Edwin Ng. Selamat malam dan sampai kita jumpa lagi. Bye bye.